Dan ni kalau kita tengok cara bacaannya, probability A given B. Itu bacaannya. A given B. Bersamaan dengan kebarangkalian A bersilang dengan B, dan kalau kes di sini, yang di belakang ini adalah yang berlaku dahulu. So, per dengan probability B. Induk dia adalah B. Ni contohnya Mama Z bagi nak ingat dia, ini adalah bonda. Yang kedua ni adalah aku. Jadi sebelum kita lahir dekat dunia ni, mak kita kena lahir dulu. Barulah dia mengandungkan kita dan kita yang lahir. Jadi kes kat sini, kalau kita tengok genetik pun, genetik lebih kepada kita ikut ibu, bukan ibu ikut kita. Kadang-kadang muka kita sama dengan muka ibu kita. Kadang-kadang hidung kita sama dengan ayah. Mata kita sama dengan ibu kita. Ni dia mesti ikut genetik bonda. So yang keluar dekat bumi ni dulu adalah bonda kita, barulah aku. Kerana kita dikandungi oleh bonda kita. Itu cara nak ingat untuk senior kita dulu. Sat ni, ada pelajar nak masuk ke atau pelajar tanya soalan? Tak ada. Okey, tapi untuk senior kita, dia terpaksa hafal rumus ni. Okey, untuk junior sekarang, rumus ini diberi dan alhamdulillah dia tak masuk exam final. Cuma nak kena tahu saja. Okey. So kalau Mama Z pergi kat sini, dia kata when an event occur with the condition that another event has occurred. Maksudnya kat sini tadi Mama Z kata another event occur ni maksudnya mak kita telah lahir. Barulah lahirnya kita. Kemudian dia ada dua rumus lah, sama ada B berlaku dahulu ataupun A berlaku dahulu. Cara tulisnya sama saja. Kalau B berlaku dahulu, kat bawah ni adalah B. Kalau A berlaku dahulu, kat bawah ni adalah A. Yang di atas tu, kebarangkalian A bersilang dengan B sebenarnya sama saja dengan kebarangkalian B bersilang dengan A. Sama saja, dia tentang, maksudnya kalau kita ada ni, yang bersilang ni menceritakan tentang yang di sini juga. Okay, walaupun di sini A, di sini B, maka kita boleh kata A silang B ataupun B silang A. Sama sahaja. Yang membezakannya adalah yang ini adalah given B. B duduk belakang, B duduk kat belakang ni dan B duduk bawah. Kalau soalan bagi dekat kita, given A, maksudnya A lah yang duduk di belakang ni dan A lah duduk di bawah. Okay, so kita kena tengok betul-betul condition yang dia maksudkan dalam soalan. Cuma Mama Z nak beritahu dalam soalan, dia kadang-kadang dalam bentuk ayat. Okey, kita tengok dulu contoh 14. Sebelum mengajar, Mama Z memang dah study dulu contoh 14. Ini adalah contoh kalau soalan nak keluar UPS lah kalau macam ni. Okey, dia tak bagi ayat, dia bagi terus nilai. Okey. Ready So, Mama Z nak buat. Dalam minda Mama Z sekarang, dalam minda Mama Z sekarang, yang pertama, probability A union B. Kita akan guna nota sebelum ni bersamaan dengan PA tambah dengan PB tolak dengan persilangan A, B. Ini nota sebelum ni. Okey, lepas tu kita tengok semua nilai diberi dalam soalan. Sebab itu Mama Z kata ini macam soalan UPS saja. Probability A 1/3 tambah dengan probability B 1/4 dan persilangannya ialah 1/12. Dia bagi semua. Jadi 1/4 tambah dengan 1
1/3 tambah 1/4 tolak 1/12. Cuba kira betul tak jawapannya 1/2. Sementara Mama Z ambil kalkulator, kadang-kadang lupa Okay, betul tak 1/2? Pelajar agaknya dia kaku, sejuk. Nak tekan kalkulator dia sejuk. Mama Z tolong tekan untuk dia. Salji turun dekat KMKT. 1/2. Betul Mak, 1/2. Betul. Tambah 1/4. So, tolak dengan 1/12. Mama Z takut Mama Z silap tadi. Jawapannya 1/2. Okey, so kita dah dapat jawapan untuk soalan A. Tapi rumus ni, rumus yang sebelum ni sahaja. Okey. Kemudian untuk 1B, 14B. Okey, untuk 14B, kita nak rumus tak ada. Okay, rumus tak ada, tapi kita boleh lukis Venn diagram. Kita belajar lukis Venn diagram lebih okey berbanding kita nak hafal banyak sangat rumus. Okey, kita ada event A. Kemudian kita ada event yang lain. Contohnya event B kat sini. Event B. Kita cari persilangan dulu. Persilangan dia 1/12. So Mama Z isi 1/12 kat sini. Okey. Kemudian probability A semua sekali adalah 1/3. Semua sekali 1/3. Tetapi Mama Z dah tertulis tu. Tertulis. Jadi Mama Z kena tolak dengan 1/12. So baki kat luar ni adalah 1/4. Tapi kalau awak tambah semula 1/4 tambah dengan 1/12 tu awak akan dapat totalnya 1/3. Boleh faham situ? Boleh Mak. Boleh. Okey, seterusnya probability B 1/4. Tapi Mama Z dah tulis dah 1/12. Jadi nak tengok baki ada berapa lagi dekat luar. So dekat luar ada lagi 1/6. Dalam probability senang saja kerja kita. Ke dalam ni kena 1. Jadi Mama Z kira semua sekali. 1/4 tambah dengan 1/12 tambah dengan 1/6. Okay. Baru ada dalam tu 1/2. Jadi 1 tolak answer. Jadi Mama Z kena ada satu lagi nilai dan tulis di luar. Nilai itu ialah 1/2. Tulis di luar bulatan dan kotak. Okey, itu kepentingan maklumat-maklumat ni lah. Kemudian baru Mama Z buat probability A. Jadi Mama Z ambil A. A, Mama Z lorek semua yang dalam bulatan ni. Ni A. A warna kuning. Okey, bersilang dengan bukan B. Okay, B prime bersilang dengan bukan B. Jadi Mama Z kena ambil di luar pada B ni. Di luar pada kotak B ni. Mama Z tak boleh sentuh belah dalam tu. Sini tak apa. Memang nampak lambat sikit ngajar kan, tapi bestnya ngajar online ni sebab boleh lukis comel gini. Dekat whiteboard tak ada highlighter. Ni. Mama Z tak boleh sentuh B je. Mama Z lalu dekat A ni selamba je. B tak boleh B banjir. B banjir tak boleh lalu. Okey. So sekarang ni cuba awak tengok perubahan warna tu. Dekat mana je kawasan berubah warna? 1/4. 1/4. Jadi untuk soalan kebarangkalian A bersilang dengan bukan B, jawapannya adalah 1/4.
kita boleh tengok kawasan warna kuning tadi bergabung dengan warna biru, dia jadi warna hijau. Kawasan yang jadi hijau tu adalah kawasan 1/4. Itu cara nak buat soalan 14B. Okey, Mama Z mula masuk conditional. Okey, tengok conditional. Apabila dapat soalan, kita akan pecah dulu rumus. Probability B given A sama dengan probability B silang dengan A atau terbalik dengan yang berlaku dahulu adalah A. Okey, Mama Z dah bagi tahu dah, yang ini sama dengan probability A silang dengan B dengan probability A. Supaya pelajar nampak benda tu ada. Jadi kita ganti saja nilai yang ada ni. Silang 1/12. PA 1/3. Kita masukkan je nilai tu. Jadi kita akan dapat 1/12 per 1/3. Dia per mula-mula tu, yang atas 1/12. Yang bawah 1/3. So, Mama Z dapat jawapannya 1/4. Okey, clear tak cara Mama Z tunjuk ni? Clear, Mama. Clear. Okay, kalau clear, kita pergi yang D pula. Dia ada banyak ni sampai E. Okey. Kebarangkalian A given B prime sama dengan probability A silang dengan B prime, macam pernah buat je tu, per dengan probability B prime. Okey, kita pernah buat tak yang biru tu? Pernah buat tak yang biru tu? Kita buat dekat soalan B tadi. Okay, kita buat tadi dalam soalan B, kita dah dapat jawapan di situ ialah 1/4 tadi. Okay, yang ni Mama ambil daripada soalan B. Per dengan, okay, ini adalah nilai probability B. Jadi bila dia nak B prime, pelengkap dia adalah 3/4. B prime adalah 3/4. Jadi kita permudahkan, kita akan dapat jawapannya ialah 1/3. Okey, Mama Z buka kepada soalan kalau nak bertanya, example 14D. Jangan blok mental lagi, okey, jangan blok mental probability ni susah. Sebab Mama Z nak ajar ni untuk tugasan. Bukan untuk exam final, bukan, untuk tugasan. So jangan blok mental. Sebab dari sekolah cikgu kita duduk sebut probability susah. And then mama ajar pun awak buat dengar tak dengar gitu. Jadi nanti nak buat dalam tugasan. Okey, soalan 14E. Okey. Soalannya, probability that exactly one of A or B will occur. Salah satu tu kena terjadi. Jadi kita kena persembahkan dahulu ni. Maksud exactly one of A or B will occur. Jadi yang pertama, Mama Z nak suruh A yang occur. B jangan. Sebab dia cuma kata exactly one. Sama ada A dengan B saja yang ada. So, yang kedua, kebarangkalian A tak wujud tapi B tak wujud. Itu adalah kehendak soalan exactly one of A or B will occur. So, kat sini yang occurnya ialah A, kat sini yang occurnya adalah B. Kalau Mama Z terbuat probability A silang B, yang ni tak boleh sebab yang ini dua-dua occur. Soalan nak one of sahaja. Jadi Mama Z cuma ada dua pilihan. Okey, kemudian Mama Z nak tunjuk A silang B. A silang B
prime ni, Mama Z kuningkan sekarang ni, A silang dengan B prime. Tadi kita dah kira dekat soalan B, kita dapat yang ni 1/4. Okay, sekarang Mama Z nak tunjuk hot ni. Mama Z nak tunjuk hot ni dalam gambar rajah when. Katakan Mama Z ada bulatan A, kemudian ada nilai B. So Mama Z nak tunjuk A prime dulu. A prime, Mama Z tak boleh lalu A bulat ni lah. Buat A prime dulu. A prime ni Mama Z buat warna kuning. Tak terputus kan Mama Z ni? Tak, Mama. Dengar je Mama Z ada. Tak apa. Saya tahu awak banjir di sana. Relax je. Dan naik air banyak ni dekat Google Meet ni. Untung KMK tidur atas bukit. Tak banjir. Yang Mama Z buat warna kuning ni adalah A prime. A prime. Lepas tu dia kata bersilang dengan B. Bersilang dengan B. Ni B. Jadi kawasan mana yang terlibat? Adakah dia putih? Adakah kuning? Adakah hijau ataupun biru? Hijau. Hijau. Tengok kawasan hijau. Tengok kawasan hijau. Mama Z dah buat tadi nilai tu kawasan hijau. Apakah nilai kawasan hijau? 1/6. 1/6. Jadi dekat sini kita dapati nilai di sini tadi kita dah buat dah 1/6. Jadi 1/4 tambah 1/6. Jadi jawapan kita ialah kalau kita tekan 5/12. 5/12. Macam tu. Itu adalah soalan kategori objektif. Dia boleh tanya banyak benda. Tapi Mama Z buat sampai E saja. Kalau ikutkan satu soalan tu kita boleh tanya macam-macam. Contoh yang paling mudah, kalau dia bagi yang ini, Mama Z boleh cari apakah nilai PA prime. Jawapannya 2/3. Yang ini, apakah nilai B prime? 3/4. Itu yang paling mudah. Barulah masuk yang macam soalan tadi. Ini yang paling basic lah. Nombor 14. Soalan seperti tugasan. Nombor 15. Kita tengok soalan 15. Macam mana nak selesaikan nombor 15. In a college, 12% of students are left-handed. 15% pula pakai cermin mata. 3% dua-dua. Dia left-handed, dia pakai cermin mata. Jadi yang pertama, pelajar kena ringkaskan maklumat ke dalam bentuk table. Pelajar kena buat table dulu. Dia kena buat wear glasses, not wear glasses. Sebab dia tak suruh lukis table, tapi Mama Z kena lukis table. Kalau tak boleh nak baca. Kemudian ada tentang left-handed, right-handed. Ada dua, tangan ada dua je, kiri atau kanan. Kemudian Mama Z kena lebihkan sikit untuk cari jumlah. Nanti guru pembagi dah. Yang ni markah tak ada. Dia kata wear glasses. Berapa orang? Glasses pakai cermin mata berapa orang? 3%. 3%. Mula. In a college, 12% of the student are left-handed. Dia kata 12%. Jadi Mama Z letak sini dah. 0.12 kidal. Kalau kidal 0.12, tangan kanan akan jadi 0.88. 88. Itu maklumat yang pertama. Bila Mama Z baca 12% kidal. Itu maklumat sini
Okey, oleh kerana dapat yang ini, kita dapat yang komplement dia sekali, package. Itu bestnya probability ni. Maklumat yang kedua, dia bagi 15% memakai cermin mata. 15% pakai cermin mata. 0.15. Bermaksud tak pakai adalah 0.85. Kerana total kebarangkalian ialah 1. Okey, kemudian dia kata 3% dia adalah left dan dia adalah pakai cermin mata. Jadi duduk sini lah 3%. 0.03 duduk sini. Sebab dia adalah wear glasses dan dia adalah kidal. Faham ke maksud Mama Z ni? Faham. Okay. Jadi kita tahu yang pakai glasses 0.15. Yang kidal 0.03 bermaksud 0.12 adalah dia pakai cermin mata tapi dia guna tangan kanan. Sebab jumlahnya nanti bila kita tambah kena jadi 0.15. Okey, kalau lepas tu pelajar tengok, tak ada maklumat dah tapi ruangan ni kosong. Maklumat habis dah. Mama Z dah baca sampai 3%. Kemudian Mama stop sampai tanda noktah. Tapi jadual kita tak penuh. Tapi kita belajar probability dia mesti 1. Jadi kalau kat sini, kalau Mama Z tulis 0.03 tambah tempat kosong sama dengan 0.12. Boleh tak cari nilai tempat kosong tu? 0.09. So kita buat 0.12 tolak dengan 0.03. So awak akan dapat 0.09. So nilai sini 0.09. Yang terakhir tu bergantung kepada pelajar. Pelajar nak buat ke tepi ataupun ke bawah. Sama ada pelajar nak buat begini ataupun pelajar nak buat begini. Ikutlah mana-mana. Jawapannya sama. Okey. So Mama Z buat 0.88 tolak dengan 0.12. Tengok jawapan dia. 0.76. 0.76. Atau 0.85 tolak 0.09. Sekejap 0.85 tolak 0.09. Mana-mana awak buat, jawapannya sama. Jangan risau. 0.76. Jadi yang Mama Z buat ni namanya ialah contingency table. Tak buat tak apa, buat pun tak apa. Tak ada masalah. Lepas buat, baru kita boleh jawab soalan. Okay, kita tengok soalan. Okay, dia kata given that. Kata kuncinya ialah given that. Jadi pelajar tulis probability given that tu terus buat benda ni. Maksudnya conditional. Given that student wear glasses. Okey, katakan Mama Z nak mempermudahkan. Yang ini Mama Z nak buat huruf A. Yang ini Mama Z nak buat huruf B. Yang ini huruf C. Yang ini huruf D. Sebab penat kita nak je panjang-panjang. Okey. Given that student wear glasses. Wear glasses huruf apa? A. Huruf A. Mama Z tulis belakang sebab A berlaku dulu. Bukan disebut dulu. A berlaku dulu sebab dia kata given that student wear glasses, find the probability that the student is left-handed. Barulah dia tanya tentang left-handed huruf C. Boleh? Boleh teruskan Boleh, Kalau tak Mama. boleh, tak boleh bagi tahu Kemudian Mama Z guna rumus conditional probability C bersilang dengan A
per dengan probability A. Kemudian Mama Z nak cari C silang A. C. Sekejap sebelum apa-apa Mama Z nak copy dululah. Sebab nak guna banyak. Ni elektrik macam tak ada pula ni. Saya di talian lagi kan? Ya, Mama. Ya, Ma. Sebab ni api dah kelip-kelip kat sini ni. Okey. So saya guna sekejap yang ini. Okey. Saya nak buat C silang A. Kita ambil pensel kita C, kita garis penuh C. Silang dengan A. Silang dengan A. Okey, kawasan mana yang bertembur di antara garisan biru dengan kuning? 0.03. 0.03. Jadi kita salin 0.03 ke barang kalian A 0.15. Kita tekan kalkulator 0.03 bahagi dengan 0.15. So awak dapat jawapannya 1/5 ataupun 0.2. Dua-dua jawapan boleh. Atau 1/5. Mana-mana. Okey. Itu soalan A. Soalan B. Okey, soalan B pula. Oh, tak boleh. Oh, ya Allah. Sekejap Ya ampun, ya ampun. Okey. Okey, Mama Z nak jawab soalan yang kedua. Find the probability that the student is left-handed and also wear glasses. Dia left-handed. Mula-mula left-handed. Left-handed. Okay. Yang ni macam dah buat tadi kan? Left-handed. Yang ni dah buat dah tadi. Yang ni dah boleh dapat jawapan terus. Probability dia adalah left-handed tadi huruf C bersilang dengan wear glasses tadi huruf A. Kita dah dapat jawapannya 0.03. Mungkin urutan soalan tak sesuai. Okey, itu dah selesai. Nombor 15B dah selesai. 15 seterusnya. 15C. 15C. Okey, dia kata what is the dia keluar macam ni. Tak apalah. Dengar je lah. Okay, what is the probability that a left-handed student also wear glasses? Tengok macam mana tu. Yang pertama dia kata probability. Okay, dia sebut dulu probability that. Lepas tu dia ada left. Left tadi huruf C. Kemudian dia kata dia pakai glasses. Glasses huruf A. Jadi dia jadi conditional juga. So kita akan buat sama dengan probability A silang dengan C. Dah ada dah tadi. Per dengan probability C. Yang ini tadi kita dapat 0.03 per dengan probability C tadi, totalnya yang ini 0.12. Dan kalau kita tekan kalkulator, awak dapat berapa? 0.03 bahagi dengan 0.12. So awak dapat 1/4 ataupun 0.25. Itu jawapan C.
Okey, jawapan D pula. Jawapan D pula. Yang ini sentiasa dirujuk. Awak lukis sekali je. Cuma Mama Z nak rujuk sebab Mama Z tak ada rumus dalam minda. Mama Z kena buat baru nampak. Find the probability that a student wear glasses given that. Okay, ada kata kunci given that. Probability given that dia adalah right-handed. Right-handed huruf apa tadi? D. Huruf D. Mama Z labelkan sebagai D. Kemudian barulah dia kata tentang wear glasses, Mama Z represent A tadi. Okay, given, ada perkataan given. So Mama Z buat ni. Lepas perkataan given tu dia guna right-handed, bukan left tu, right. So bila right huruf D. Kemudian barulah dicerita tentang wear glasses. Wear glasses ni huruf A. Jadi kita guna rumus conditional sama dengan probability A bersilang dengan D dengan probability D. Okey, kita ulang lagi sekali. A, probability A yang ini. Ni probability A. Bersilang dengan D, okey, bersilang dengan D hak ni. Jadi kawasan yang bersilang itu ialah 0.12. 0.12. So kita masuk sini 0.12 bahagi dengan 0. Berapa orang yang 0.88. Jadi jawapan akhir kita ialah 0.12 bahagi dengan 0.8. 3/22 atau comelnya bentuk ni lah. Ni comel. Jawapannya ialah 3/22. Jawapan itu lebih cantik berbanding pecahan. Yang tadi pun cantik. Ni 1/4. Yang sebelum ni 5/2. Mana tadi? Yang tadi 1/5. Pecahan sebenarnya lebih cantik daripada perpuluhan. Okey, soalan E. Okey, soalan E. Find the probability that a student neither left-handed, huruf apa tadi? C. Neither nor, gabungan dia, neither nor wear glasses, huruf, kita guna huruf A tadi. Jadi cara buat dia mula-mula Mama Z cari dulu sebab yang di sini adalah neither nor. Mama Z boleh cari dulu either or. Dia biasa A dengan P, tiba-tiba yang ni C. Kita ikut. Okay, so Mama ada sekarang probability A tadi rujuk kepada wear glasses or left-handed, huruf C. Mama Z buat either or dulu. Warna kuning tu neither nor. Neither nor sekejap lagi. Sama dengan kita guna rumus PA tambah dengan PC tolak probability A silang dengan C. Ini tajuk awal, rumus awal. Okey, probability A. Okey, probability A. Sekejap Mama Z paste kat sini kalau ada lagi. Okey, probability A. Ada berapa probability A? 0.15. 0.15. Probability C? 0.12. Persilangan A dengan C tadi? 0.03. 0.03. Hak tadi 0.03. So kat sini kita dah dapat either or kita dapat 0.24.
Tetapi 6 soalan per tanya 25. kita 0.24 deh. Pasal kira. Betul dah, Mama. Okey, tetapi soalan tanya neither nor. Jadi pelajar buat A dengan C ni, kalau neither nor maksudnya ada prime dekat luar ni. Sama dengan kita guna rumus komplement. Probability A tambah probability A prime sama dengan 1. Jadi kalau ni jadi tajuk, dia akan jadi 1 tolak probability A union C yang Mama Z cari tadi. Jadi sama dengan 1 tolak 0.24. So, Mama dapat neither left-hander nor wear glasses bersamaan dengan 0.76. Yang ni panjang sikit lah. Sebab kita bermain dengan ayat. Kemudian kita terpaksa tukar jadi matematik biasa dahulu, either or. Baru guna komplement, baru cari neither nor. So panjang sedikit. Okey. Baik ke? Example nombor 15. Baik tak? Okey, Mama. Yang ini namanya contingency table. Tugasan awak ada benda ni nanti tentang actual performance dengan broadcast. Okay, iaitu kalau tak faham kita akan discuss lagi lah. Tugasan tu memang high sikit. Sebab itu adalah koleksi soalan past year. Okay. So, kita tinggal lagi sikit ni. Mama Z masuk dulu. Kalau sempat, baru 3 diagram sebenarnya. Tak sempat habis ke? Okay. So, besok antara dua Mama Z akan tengok jadual khusus. Kalau boleh Mama Z slot in pukul 2, Mama Z ngajar tau. Okay. Tapi contoh yang ini Mama Z tak boleh skip, kena bincang semua. Sebab tadi cara nak buat contingency table, tetapi soalan nombor 16 ni kena dengar betul-betul sebab soalannya ada dua. Yang pertama dia kata consider the experiment of picking 2 balls out of 5 red ball and 3 blue balls. One after the others. One with replacement and the other without replacement. So Mama Z buat yang pertama dululah. Yang pertama Mama Z nak buat replacement dulu. Lepas kita ambil, letak balik bola tu ke dalam tabung. Yang warna kuning ni Mama Z akan buat yang kedua nanti. Without replacement. Lepas kita ambil, kita buang. Maksudnya asalnya bola dalam tu ada 8. Kalau buat yang kuning, tinggal 7. Okay, so sekarang ni Mama Z nak consider warna biru dulu. Okay, so apabila kita buat cabutan dia, yang pertama, bila kita ambil bola tu ada 3 red dan juga 5 red and then 3 blues. So katakan Mama Z ambil dapat red. Okay, ambil dapat red. Jadi probabilitinya adalah 5 daripada 8. Kalau Mama Z ambil dapat warna blue. Okay, Mama Z dapat blue. Okay, warna blue ada 3 kat sini. Jadi 3/8. Okay, selepas Mama Z ambil dah, semasa dekat border sini ni dah ambil, Mama Z masuk semula yang Mama Z ambil ni dalam tabung. Ambil yang ini masuk balik dalam tabung. Jadi tadi dah tinggal 7, masuk balik kembali kepada 8. Itu maksud dia kata replacement tadi. Okay, so selesai hak tu. Sekarang Mama Z nak buat cabutan yang kedua. Cabut yang kedua mungkin dapat merah. Jadi sebab kita dah pulangkan balik bola, dia tetap akan dapat 5/8 dan 5/8. Kalau Mama Z cabut dapat warna biru, sebab kita pulangkan balik, dapat 3/8 dan 3/8. Okey, kemudian kita tengok soalan dia. Yang pertama dia tanya apa tadi? That both balls are red. Okey, so bila kita tengok kat sini,
yang mana output dia dua-dua warna merah. Nombor 1, 2, 3 atau 4. 1, 2, 3 atau 4. Yang mana kedua-duanya warna merah. That 1 dengan 3. both balls are red. So nombor 1 dengan 3. dua-dua nak warna merah. 1. Nombor 1 saja. Nombor 1 saja, dua-duanya merah. Red, red. Jadi untuk dapatkan jawapan probability, red untuk ball yang pertama dan red untuk ball yang kedua, kita salin saja nilai di sini. Jadi awak dapat 5/8 darab 5/8 dapat 25/64. Boleh? Faham ke? Boleh Mama. Sebab yang pertama memang awak kena lukis gambar Raja Pokok. Lukis sekali saja. Mama lukis berkali-kali ni sebab nak ngajar. Okey. Untuk soalan B, dia tanya gapo soalan? That the balls are not the same color. Bola yang kita ambil tu not bola yang lain-lain warna. Okey, yang ni warna merah dua-dua. Yang ni warna biru dua-dua. Dia tak mau, dia nak warna berbeza. Jadi jawapan kita adalah output yang berwarna biru. Macam mana nak hasilkan warna biru? Yang pertama, 5/8 darab 3/8. So Mama Z tulis dulu. Sama dengan probability red ball dan yang kedua adalah blue balls. Tambah probability yang pertama dapat blue, yang kedua dapat red. Janji dapat yang berbeza. So yang tadi Mama Z buat 5/8 darab 3/8 yang warna biru tadi. Kemudian untuk dapat yang pink belacan bulat, ni dengan ni. So kat situ awak akan dapat tambah dengan 3/8 tambah 5/8. Awak ikut saja apa yang ada pada ranting tu. Jadi jawapan untuk yang ini awak akan dapat 15/32. Okey, boleh? Okey, soalan seterusnya. Okey, dia kata that the second ball is blue. Bola hak kedua kena warna biru. Hak pertama dia tak cakap. Okey, so kita tengok. Yang kedua warna apa? Merah. Yang kedua warna apa? Merah. Jadi soalan nak yang warna biru. Jadi hak ni dengan hak ni. Jadi Mama Z tulis dulu ranting yang sesuai sama dengan probability red 1 blue 2 tambah probability blue 1 blue 2. Yang penting yang kedua ni mesti biru syarat dia. Depan dia tak kisah. Jadi Mama Z ambil ranting yang pertama dulu. 5/8 3/8. 3/8 5/8. Okay. So Mama Z buat dapat jawapannya sama dengan 5/8 darab 3/8 tambah dengan 3/8 darab dengan Mama Z salah ambil ni. Ni salah deh. Tu warna merah deh. Ni merah. Mama Z kena ni. Hak ni. Sebab nak ambil yang blue. Okey. Tulis betul dah tapi nilai tu salah. 3/8 darab dengan 3/8. Okey. Hak ni dapat berapa ni? 5/8 darab 3/8 tambah 3/8
darab 3/8. So dapat jawapan akhirnya ialah 3/8. 3/8. Okey, betul. Tu baru soalan C. Tengok soalan D pula. Dia tanya apa? That the second ball is red. Second ball is red. Kemudian ada perkataan given. Given. Ada ke ni? The first ball is blue. Second ball is red. Okay. Ingat R2B1, R2B1, R2B1. Probability R2 given B1. Ni daripada ayat tadi. Jadi yang ini kita dah belajar conditional tadi sama dengan yang berlaku dahulu adalah B1. Sini adalah R2 bersilang dengan B1. Okey, kita nak tengok. Tadi kita belajar dekat contingency table. Macam mana nak buat bersilang tu, kita lukis, kemudian kita cari yang bertembung tengah-tengah. Yang ni kita nak tengok macam mana R2 dengan B1 bersilang. Okey, kita cari R2 dulu. R2 yang ni. Lepas tu dia nak bersilang dengan B1. Ni. Jadi Mama Z kena buat gini. Gitu. Jadi dekat situ awak dapat 3/8 darab 5/8 per dengan B1. B1 kita ialah 3/8. Jadi bila Mama Z potong yang ini, potong yang itu, maka dapatlah 5/8. jawapan kita 5/8. Slow-slow dah tu Mama Z ajar tu. Slow-slow comel-comel je Mama Z ajar tu. Tu dia soalan conditional. Kemudian yang Mama Z sudah buat tadi ialah without replacement. With replacement. Kita hantar balik bola tu. Tetapi untuk soalan yang kedua, nombor 16(2) ni, Mama Z buat and the other one without replacement. Tu yang kedua. Tadi Mama Z buat yang warna lain. Tadi Mama Z guna replacement tadi. Tu dah selesai. Soalan ni sama saja. Cuma condition dia sekarang ialah bola tak dimasukkan semula dalam beg. Yang ni beg kita. Ni beg. Kita tak buat masuk mula dalam beg. Jadi cerita tadi, bola kita ada 5 merah, 3 biru. Okey. Bila Mama Z ambil yang pertama dapat merah, yang ini dapat biru. Okey, kebarangkaliannya sekejap Kebarangkaliannya kita baca, kita dapat 5/8 dan satu lagi kita dapat 3/8. Selepas di sini, pelajar ambil bola yang dia dah ambil tu, dia buang keluar tingkap. Dia buang. Jadi semasa di sini masih tinggal 7 lagi bola. Sebab sutir tu dia dah buang. Maka kalau dia dah ambil bola warna merah, dalam beg tu tinggal lagi 4 bola merah. Kalau dia ambil bola merah yang pertama tadi, sebab itulah kebarangkalian untuk yang kedua ni, bola merah tinggal lagi 4 dan jumlah bola tinggal lagi 7. Bola tadi sebab ambil warna merah, dia kekal bola biru ada 3 daripada 7. Kalau dia ambil biru. Okey. Macam mana pula kalau bola pertama tu dia ambil warna biru? Dia ambil warna biru, dia buang teruk tepi tikar. Jadi warna biru tinggal lagi 2 biru. Okey. Dan katakan kali kedua dia masih ambil bola biru,
Sebab itulah nilai di sini adalah 2. Dan jumlah bola tinggal lagi 7. Bola yang diambil tadi warna biru, warna merah masih kekal ada 5, tetapi totalnya sebab dah dibuang warna biru tadi tinggal lagi 7. Itu bezanya yang tadi dengan yang sekarang. Jalan ceritanya berubah 100 darjah. 180 darjah. Boleh ke yang kedua ni? Boleh Mama. Boleh. Boleh Mama. Jadi awak ulang balik. Yang pertama tadi dia nak merah-merah. Awak kena ambil balik. Kalau dia nak probability, yang pertama merah, yang kedua merah, awak akan dapat 5/8 darab 4/7. Nilainya dah berubah. So awak dapat berapa? 5/14. 5/14. Awak ulang balik yang tadi. Boleh? Ulang yang tadi guna tree diagram baru. Sebab Mama Z nak kena stop kelas. Okay, Mama Z bagi you buat sendiri yang ini. Jawapan akhir rasanya Mama Z dah bagi. Okay, jadi terpaksalah 7.4 kita sama. Dia sebenarnya sikit sangat dah. Cuma saya nak menghormati waktu awak ni. Kena habis awal. So yang ada, masa yang ada awak siapkan A, B, C, D tu sampai habis. Esok kita akan cuba jumpa untuk selesaikan tajuk yang terakhir 7.4 kerana yang ini ada dalam tugasan juga. Okay, so daripada Mama Z itu sahaja. Jangan lupa isi attendance. Okay, isi attendance. So untuk esok tunggu green light daripada Mama Z sama ada nak kita tengok video ataupun nak habiskan tajuk 7.4. Okay, Mama Z masih menunggu jadual kursus. Okey, sekian sahaja daripada Mama Z. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Mama. Mama. Salam. Thank you Mama.